kita muka surat 31, bab berkenaan dengan zikir ketika memakai pakaian. Katanya disunatkan untuk membaca bismillah, demikian juga pada setiap pekerjaan. Maksudnya ketika kita nak pakai pakaian, di antara ibadat yang boleh kita lakukan semasa kita nak pakai pakaian adalah kita ucap bismillah. Okey, semasa pakai pakaian ucap bismillah, pakai pakaian, dapat pahala. Mana lebih comel, baca bismillah sahaja ke ataupun bismillahirrahmanirrahim? Ada sedikit perbincangan di kalangan ulama di dalam masalah ini. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya yang paling comel sekali kita baca bismillahirrahmanirrahim. Namun ada juga ulama kata cukup kita baca bismillah sahaja. Ada dah sedikit perbincangan di dalam masalah ini. Bukan setakat ketika kita memakai pakaian, bahkan setiap pekerjaan kita ucap bismillah. Apa juga pekerjaan yang dipuji oleh syarak, kita mula dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni dari Abu Sa'id Al-Khudri, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kita duk dengar seorang sahabat Rasulullah, Abu Sa'id Al-Khudri, sebenarnya nama dia adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan, tu nama dia. Manakala Abu Sa'id adalah kunyah dia, panggilan dia. Nama dia sebenar adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala an. Katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza labitha thawban sammahu qamisan aw ridaan aw imamatan yaqul Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Artinya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian seperti qamis ni baju lah. Dia qamis ni baju hak yang kita pakai, hak yang setuh kulit kita. Cakap kita baju dalang baju hak yang ke kulit tu dia panggil qamis. Baik, Rasulullah kalau dia pakai baju qamis, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai rida. Ni rida kain hak yang atas bahu, Rasulullah dia pakai rida. Ataupun Rasulullah pakai serban, baginda mengucapkan, Rasulullah kata lagu mana? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian. Doa pakai pakaian ada. Maksud dia benda, ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah kebaikan pakaian ni dan kebaikan yang ada di dalam pakaian ni, dan aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan pakaian ni dan kejahatan yang ada dalam pakaian ni. Jadi minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan pakaian yang kita pakai, dan kita minta kepada Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada pakaian yang kita pakai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kan kita ada orang tua kan, dia tidak bagi kita jemur baju tengah malam. Dia tak bagi jemur baju tengah malam. Kita orang ni memang kita kata mungkin tak bagi jemur baju tengah malam, sebab malam mana ada matahari nak kering bila, kena jemur siang hari lah. Baik, tapi sebenarnya adalah kajian perubatan sebahagian daripada pengamal perubatan Islam, sebahagian bukan semua. Dia kata lagu mana kalau kita jemur tengah malam, tengah padang ni, dibimbangi benda baju kita saat itu terkena sihir dan seumpamanya, sebab dia panggil ada sihir yang diguna ataupun yang guna atas angin, melalui angin. Kalau orang dulu dia kata ilmu pula kan, ilmu malang, dia kira 7 melalui angin. Biasa dengar kan orang tua tu tahu kan, sihir 7 melalui angin. Baik, jadi apabila benda tu lalu kat baju kita, takut ada lekat-lekat di baju ni, adalah. Tapi sejauh mana kesahihan wallahu alam lah, benda ni kita tak nampak dengan mata kepala. Cuma kita nak kabarkan, katakanlah benda tu ada di baju kita. Tapi kalau kita pakai baju tu dalam keadaan kita berdoa kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan lindung kita. Itu kita nak kabarnya. Jadi kita minta, ya Allah,
aku bermohon kepadamu kebaikan baju ni, dan apa kebaikan yang dijadikan baju ni untuk dia, dan aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan baju ni dan kejahatan yang dijadikan baju ni untuk dia. Jadi kalau ada benda-benda lagu tu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memelihara kita kerana kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya kebaikan baju banyaklah. Di antara kebaikan baju adalah apabila kita dah pakai baju. Baju kan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu kebaikan baju. Jadi kita minta Allah taala kurniakan kepada kita dapat bersyukur kepada Allah ketika kita pakai nikmat tersebut. Di antara kebaikan baju adalah kita guna untuk menutup aurat. Di antara kebaikan baju adalah kita dapat melindungi kita daripada mudarat, daripada perkara yang dapat mengganggu benda tubuh kita dan seumpamanya. Kejahatan baju banyak juga. Di antara kejahatan baju adalah pakai baju menunjuk ke orang, ada sifat takabur dan seumpamanya, ia mengundang dosa. Baik, jadi pakai pakaian nampak pada zahirnya comel, molek dah, sesuai dah dengan tuntutan agama, tapi oleh kerana niat untuk menunjuk kepada orang, aku seorang je ada pakaian ni, kan gitu kan, maka sebenarnya dalam pakaian tersebut ada kejahatan. Maka kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dan di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ketika Rasul nak pakai apa jua pakaian. Jadi molek ni kita ambil, kita tulis doa ni, letak di mana tempat gerobok kita. Letak tempat gerobok kita. Kita kalau nak gaduh-gaduh dah nak baca doa ni. Jadi biarlah, bukan kata mesti kena baca sokmo. Dah kita memang dah nak baca sokmo. Jadi sekurang-kurang kita baca 2-3 kali agar kita tergolong dalam golongan orang yang pernah membaca doa sebelum daripada pakaian yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya telah kami riwayatkan pula di dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala an. Baik. Katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man labisa thawban faqala alhamdulillahi alladhi kasani hadha ath-thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul kata lagu mana? Sesiapa yang memakai pakaian, dia pakai pakaian, kemudian dia pun ucap perkataan ni, hak ni masa nak pakai, hak ni lepas pakai dah, hak ni masa nak pakai, baca doa Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Okey, itu doa sebelum pakai. Lepas pakai, siap pakai, maka ada doa pula, ada bacaan pula. Allah Rabbi, memang banyak sungguh kalau nak kira bacaan tu. Kalau nak baca lah ke memang tak ada dah. Orang perang dah ada nak nyanyi-nyanyi duduk rumah dah adang dah. Memang cukup banyak. Nak blabber-blabber dah adang dah. Pakai habis waktu dengan baca doa ni je. Benda lepas daripada pakai pakaian, benda yang disunatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sunat baca doa alhamdulillahilladzi kasani hadha ath-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Orang yang baca doa ni, Allah Ta'ala akan ampunkan baginya segala dosa di yang lepas-lepas. Baca doa lepas daripada pakaian, lepas daripada kita pakai pakaian, ganjaran dia Allah Ta'ala hapuskan dosa yang kita lakukan lepas-lepas dah. Dan hadis ni adalah hadis hasan yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Sunni, Imam Abu Dawud dan Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak. Hadis hasan dia bawah sikit daripada hadis sahih, di atas daripada hadis dhaif. Hadis hasan di antara hadis yang boleh diterima, hadis yang boleh diterima, boleh dijadikan sandaran hukum. Itu hadis hasan. Baik, Allah Rabbi, sikit je baca doa, bukan payah sangat. Allah Ta'ala ampun segala dosa yang kita lakukan sebelum daripada ni. Makna doa ni lagu mana? Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Tengok, kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat pakaian. Ni pakaian yang kita pakai ni bukan semua orang boleh pakai. Ni bukan semua orang boleh pakai pakaian yang kita pakai ni. Ada orang tak nak pakai pakaian ni, tak ada pakaian. Baik, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memakai kepadaku pakaian ini. Tengok, ketika kita pakai, kita ingat kepada Allah.
segala puji bagimu ya Allah, Mung anugerahkan aku dapat pakai pakaian ni. Ini baru betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Mung telah beri rezeki kepadaku ya Allah, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan daripada aku. Sebenarnya kira daya aku, kekuatan aku tak ada. Kalau Mung tidak kurniakan rezeki kepada aku, Mung tidak kurniakan kekuatan perjalanan nak pergi kedai, tak gerakkan hati aku untuk beli, tak gerakkan untuk lelaki WBT kat aku. Kalau misalnya orang puang kan, sebab kita contoh orang puang, sebab biasa orang puang hak jadi banyak pakaian gini ya. Jadi pasti tidak ada daya dan kekuatan bagi kita. Maka kita ingat ini adalah kekuatan dan daya yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sehingga kita mampu pakai pakaian ini. Sebab itulah besar ganjaran dia, Allah Ta'ala ampun segala dosa dia. Tapi kata ulama, yang dimaksud ma taqaddama min dhanbi, kita kena ingat, menurut pandangan majoriti ulama, apa jua kebaikan yang ganjaran dia Allah Ta'ala ampun segala dosa adalah dosa kecil. Manakala dosa besar, dua, sama ada Allah Ta'ala ampun tanpa kita bertaubat bagi orang yang Allah Ta'ala pilih, ataupun kerana kita bertaubat. Dosa besar tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan apabila kita bertaubat, ataupun dia ada selagi, ataupun orang yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala pilih, Allah Taala ampun dosa besar dia walaupun dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Sekiranya menjauhi dosa-dosa besar, barulah Allah Ta'ala akan ampun segala kejahatan-kejahatan yang kecil daripada kamu. Dalam ayat yang dalam satu hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Maksud dia, di antara sembahyang fardu 5 waktu, di antara sembahyang Jumaat kepada sembahyang Jumaat, Ramadan kepada Ramadan, semua perkara tersebut mengkifaratkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di celah-celahnya. Tapi idza jutunibatil kaba'ir, selama mana kita menjauhi dosa-dosa besar. Maka kata ulama berpandukan kepada dalil-dalil tersebut, hak yang Allah Ta'ala ampun dosa dengan sebab kebaikan hak yang kita buat, termasuk doa ni adalah dosa kecil sahaja, tidak dosa besar. Manakala dosa besar, mesti kita kena bertaubat, ataupun selagi ataupun orang yang Allah Ta'ala pilih. Sebab dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampun dosa syirik, namun Allah Ta'ala mengampun dosa yang selain daripada syirik, tapi bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar Allah Taala memasukkan kita dalam golongan orang yang Allah Taala kehendaki mengampun dosa besar daripada kita. Seterusnya katanya zikir ketika memakai pakaian baru, kasut baru dan lain-lainnya. Ada zikir Allah Rabbi. Katanya disunatkan ketika kita memakai untuk membaca seperti bab sebelumnya. Samalah. Kami riwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Dia dalam bagi tu ada silap sikit Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi, bukan kasauti. Dia dalam kitab kita tu kasauti, bukan kasauti, kasauta. Dia dalam bahasa Arab kasauti lain daripada makna kasauta. Kalau kasauta, engkau ya Allah, kembali kepada Allah. Kalau kasauti, ti digunakan untuk perempuan. Ti digunakan untuk perempuan. Belajar bahasa Arab sikit. Contoh, kita belajar bahasa Arab sikit. Kita nak kata apa ni? Contoh kita kata ta'allamta makna telah belajar oleh engkau wahai lelaki. Kalau ta maksudnya lelaki, kalau ta'allama makna telah belajar. Ta engkau lelaki, ta'allamta mung telah belajar wahai lelaki. Tapi orang puan kita nak dia kata ta'allamta, kita kena kata ta'allamti. Tu engkau wahai seorang perempuan belajar, dia orang lelaki, anta orang puan anti.
Dia bahasa Arab ni di antara bahasa yang cukup unik lah. Sebab penggunaan untuk perempuan lain daripada penggunaan untuk lelaki. Orang yang mahir bahasa Arab hanya dia cakap dengan orang lelaki saja, belum tentu dia mahir cakap dengan orang perempuan. Sebab penggunaan dalam bahasa Arab untuk perempuan kebanyakannya lain daripada untuk lelaki. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairan wa khaira ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian baru seperti serban, baju qamis, baju kita yang kabur baju yang kita pakai bahagian dalam, yang kena kulit kita, atau selempang ni ridai yang tak atas bahu, baginda membaca doa Allahumma lakal hamdu anta kasautani, ya Allah bagimu kepujian, bersyukur kepada Allah, anta kasautanihi, munglah yang telah memakai pakaian ini kepada aku. Tengok, engkaulah ya Allah pakai pakaian ini kepada aku. Dah apa kan kita pakai apa kita kata Allah. Ni buat hakikat orang sesak, dia kata tengok. Jadi kita Allah. Sedap lalu. Ada kan buat hakikat sesak tak kenal lagi Allah ni Allah ni Allah belaka ni. Tu mengarut tu. Hadis ni merujuk kepada hakikat. Setiap perbuatan kita Allah Taala yang menjadikan. Tapi kita kena ingat daripada segi zahirnya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ikhtiar dan usaha. Baik, anta kasautani, engkau yang beri aku ni pakaian ni, as'aluka khairahu, aku memohon kepadamu ya Allah akan kebaikannya, wa khaira ma suni'alah, dan kebaikan barang perkara yang diciptakan pakaian ni untuk dia. Pakaian ni ada kebaikan yang Allah Ta'ala letakkan dalam dia, diciptakan untuk dia, maka kita minta Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah, dan aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatannya, kejahatan pakaian ni, dan kejahatan barang yang diciptakan pakaian ni untuknya. Kadang-kadang kita dah sedar kain cari, tengok dia pakai nak pergi masjid kan, benda tu mendedahkan aurat kita kan. Jadi kalau kita baca doa ni, insya-Allah sekurang-kurangnya Allah Ta'ala bagi kepada kita sedar sebelum daripada orang tegur kita kan. Benda tu kan tak comel kan, kita semayang orang pakai suka kat belakang, kita kata warna pula orang suka kat belakang rupanya pakaian kita cari. Tengok, nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi benda tu kan benda yang tak comel belakang. Jadi kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada banyak benda yang kita buat, Allahu Rabbi, apa kadang-kadang di tempat yang ialah jemputan pun sekali, kadang-kadang tak sedar pakai lipat warna lain sebelah. Kalau kita ada lipat dua, hak ni adik lain, kita pun bawa kereta dah sedar dah, halu balik orang apa kata Allah lipat lain sebelah dah setara dah, kita dah tengok dah kaki. Baik, Allahu Rabbi, tak apa lain sebelah, kalau kiri kanan takut bahan kiri belaka dak kejeng. Masuk majlis keramaian pula, duduk atas petah pula dak kejeng. Baik, nak salah nak warna kan. Seterusnya kata dia, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani. Dia dengar boleh kalau kita jumpa dalam kitab hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, maka yang dimaksud Imam Abu Dawud adalah nama dia Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani. Abu Dawud bukan nama, Abu Dawud bapa kepada Dawud, kunyah dia, nama dia Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani. Dia Imam Abu Dawud, dia dua orang ulama hadis. Yang ada seorang lagi ulama hadis nama dia Abu Dawud At-Tayalisi. Memang dah ingatlah. Ni At-Tayalisi, ni As-Sijistani. Imam Abu Dawud As-Sijistani nama dia Sulaiman bin Ash'ath. Dia pengarang kitab Sunan Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Kalau kata hadis ni diriwayat oleh Imam Abu Dawud, maksudnya adalah Abu Dawud As-Sijistani, nama dia Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani. Tapi kalau Abu Dawud At-Tayalisi, dia kata bahawa hadis ni diriwayat oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi. Baik, jadi hadis yang kita bincang saat ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani.
dan diriwayat oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Benda Imam Tirmidzi. Tirmidzi itu bukan nama, kita pernah khabar sebelum ni kan. Tirmidzi ni nisbah kepada negeri Tirmiz ataupun Turmuz. Dia boleh baca Tirmidzi, Tirmidzi, Turmudi. Boleh baca belaka. Cuma yang masyhur Tirmidzi. Boleh baca Tirmidzi, Tirmidzi, Turmudi. Baik. Nama dia bukan Tirmidzi, nama dia adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. Nama dia Muhammad anak Isa anak Saurah. Itu nama dia. Baik. Dan Abu Abdul Rahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasai. Ahmad bin Shu'aib An-Nasai. Imam Nasai, kita dengar Imam Nasai. Nasai bukan nama. Nasai nisbah kepada negeri Nasa, kawasan daerah Nasa. Nama dia adalah Ahmad bin Shu'aib. Itu nama dia. Kunyah dia Abdul Rahman. Di dalam sunan mereka, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Imam Tirmidzi menilai hadis ini adalah hadis hasan. Namun Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Setengahnya kami riwayatkan dalam sunan Tirmidzi daripada Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawban jadidan faqal, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi 'awrati wa atajammalu bihi fi hayati, thumma 'amala ila ath-thawbi alladhi akhlaqa fatasaddaqa bihi, kana fi hifdhillahi wa fi kanafillahi 'azza wa jalla wa fi satrillahi hayyan wa mayyita." Artinya, sesiapa yang memakai pakaian baru, dia beli pakaian baru, dia pakai, laki puang sama, kemudian dia mengucapkan perkataan ni, alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati, segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian kepadaku, yang mana dengan pakaian ni aku dapat menutupi auratku, dan aku dapat wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku dapat hiaskan, cantikkan diriku dengan pakaian ni dalam kehidupanku. Sukanya pakaian comel. Baik, lepas daripada baca doa ni, kata Rasulullah, kemudian dia mengambil pakaian yang lama dan menyedekahkannya. Pakaian yang lama tu dia beri ke orang. Benda yang dia dapat, maka dia akan berada dalam pemeliharaan Allah. Tu kata dia akan berada dalam perlindungan Allah, di bawah pengawasan Allah, dan di balik tabir Allah, baik hidup maupun mati. Allah Ta'ala sentiasa menjaga dia. Allah Ta'ala sentiasa menutup kesalahan dia, kerana dia telah menutup aurat saudara dia yang muslim. Jadi apabila dia menutup aurat saudara dia muslim dengan dia memberi pakaian yang lama kepada saudara dia yang muslim, maka Allah Ta'ala akan pelihara dia, Allah Ta'ala akan tutup dia, Allah Ta'ala akan jaga dia. Tengok kelebihan dia. Hadis ni sebahagian daripada ulama hadis menilai sebagai hadis dhaif. Imam Nawawi seorang ulama hadis yang mu'tamad, seorang ulama hadis yang terkemuka, seorang ulama tokoh hadis. Jadi ketika dia mendatangkan hadis ni, ia nak khabar kepada kita bahawasanya hadis dhaif tidak menjadi masalah kalau dalam bab fadail, di dalam bab kelebihan. Jadi apabila kita bagi pakaian kita sehingga seorang dapat menutup aurat, sehingga seorang dapat menjaga tubuh badan dia, memelihara tubuh badan dia daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat, maka pasti Allah akan bagi kepada dia ganjaran seumpamanya. Jadi kalau kita tengok banyak hadis yang mana ataupun banyak dalil daripada syarak, kita melakukan sesuatu kebaikan, Allah Ta'ala balas ganjaran seumpamanya. Contoh kita kata dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata in tansurullah yansurkum, ketika beri pertolongan kepada Allah, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Dalam hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan beberapa orang ulama hadis yang lain, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beberapa orang ulama hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, mu jaga Allah, Allah Ta'ala jagamu. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allahu alaihi, sesiapa yang menutup kesalahan orang Islam, Allah Ta'ala akan tutup kesalahan dia. Wa man yassara mu'siran yassarallahu alaihi, sesiapa yang mempermudahkan orang Islam, Allah Ta'ala akan permudahkan kepadanya. Jadi
Banyak hadis-hadis, dalil-dalil daripada Quran, dalil-dalil daripada hadis bahawasanya apabila kita melakukan sesuatu kebaikan kepada anak Adam, maka Allah Ta'ala akan bagi kepada kita ganjaran yang seumpama dia. Maka ketika mana kita bagi pakaian kita kepada orang sehingga dia dapat menutup aurat dia, menutup keburukan-keburukan yang ada pada badan dia, maka Allah Ta'ala akan tutup kita. Apabila kita bagi pakaian kepada seseorang sehingga dia dapat melindungi diri dia daripada kepanasan matahari, daripada kesejukan sejuk, maka Allah Ta'ala akan jaga diri kita daripada perkara-perkara yang dapat menyakiti kita di dunia dan di akhirat. Baik, hadis ini walaupun hadis dhaif, namun tidak menjadi masalah dalam bab fadail. Allah Rabbi lebihnya orang yang pertama dia ada pakaian baru, yang keduanya lepas daripada dia ada pakaian baru, masa dia pakai, lepas dia pakai, dia baca doa, alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Lepas tu dia ambil pakaian yang lama, beri ke orang. Payah juga payah juga. Orang lelaki kita rasa mudah, orang puan payah. Dia orang puan dia suka skor, biarlah banyak dalam. Pilih ni nak widow pilih sayang, pilih sayang, pilih habis sayang belaka, akhirnya nak jadi nak wi. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita tengok dalam hadis ni, oh jadi tak ada masalah lah kita bagi pakaian hak buruk kat orang. Ya kan? Dan dalam hadis ni barang pakaian hak lama kita bagi kat orang, tak ada masalah dah. Nampak pada zahirnya bercanggah dengan dalil yang lain. Mana dalil yang lain? Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi." Benda Allah Taala kata, mu jangan cari benda yang keji untuk membagi infak. Benda yang nak comel mu nak bagi infak. Kau nak bagi infak, bagi orang yang comel. Sedangkan mu sendiri pun kalau mu ambil dalam keadaan pejam mata hak mu bagi kau orang. Kalau orang beri ke mu ambil pejam mata, Allahu Rabbi. Tiba-tiba mu beri kau orang. Barang yang lama ni kita tak mudah beri kau orang, sedangkan kita kalau orang bagi kita pun ambil dalam keadaan pejam mata, tak ada arah lah orang bagi kita. Ambil pejam mata, buat balik kadang-kadang tak pakai dah, buat kain buruk lalu ataupun buat lak kereta Okey, satu. Yang keduanya dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mu tidak dapat mencapai kebaikan sehingga mu membelanjakan sebahagian daripada benda yang mu kasih. Sepatutnya kena bagi hak baru lah daripada bagi hak lama. Okey, kata ulama gini. Jadi maksud kita bagi hak yang buruk di sini bukanlah hak buruk sampai kau nak pakai. Maksudnya hak buruk di sini hak lama. Tapi kita masih lagi sayang benda tu. Kalau kita sendiri pun dok lalu nak pakai, nak bagi kat orang hak tu dok comel. Hak tu dok comel, kita sendiri dok lalu, tiba-tiba kita nak bagi kat orang hak tu dok comel. Allah Rabbi, kan ada kan? Ada kan? Dalam masyarakat kita kadang-kadang bagus dah lepas daripada kenduri arwah apa semua sekali, lepas daripada kenduri kahwin, bagus dah apabila ada makanan hak dabi dok teringat kepada budak-budak tahfiz, budak-budak belajar di madrasah, pondok dan bagus. Sebab ada cakna. Tapi kadang-kadang benda tu dok comel. Satu madrasah bahang ciri-ciri. Ada siapakah ada sebahagian madrasah dia tidak menerima kalau bagi makanan hak dah habis jamu tengah malam tak terima. Bukan sombong dah, bukan sombong. Oh kita kata sombong, makanan dah habis. Kita dia tidak tahu sejarah. Kadang-kadang kalau kita tahu sejarah, kalau misalnya kena 100 orang ciri biri, tanda ada 6 tin nak awal ni. Dia benda pernah berlaku. Bukan sekali, 2 kali, banyak kali. Jadi okey, hak tu dak comel, teringat tu comel. Tapi kita jangan pilih benda yang dah habis baru bagi kau orang. Jadi kalau benda tu boleh makan lagi, ni benda yang nak basi lele dah, kita pukul 10 baru wagi, pukul 10 malam. Dah budak madrasah buat pagi gajuh 5 pun makan lah ke. Hak tu gak sakit perut, begok cair. Ada setengah madrasah tak terima dah, setengah madrasah tak terima dah. Lepas tu orang hak dia kata sombong. Tidak tahu cerita hak sebelum daripada ni atau apa nak cerita lah. Apa nak cerita. Itu sebenarnya mai dak sakit perut. So kita seperti madrasah, kita kena seorang pun kalau pergi jamu sakit perut dak cakap nak tahan dah. Seorang je kita kena ni suti madrasah. Dak ke penipal, dak kena habis cuti belajar. Baik. Okey, benda yang kita nak cover dalam masalah kita nak bagi kepada orang,
kita kena pilih benda hak yang kita kasih, benda hak yang kita sayang. Jangan kita beri kepada orang benda hak yang kita sendiri pun tak mahu dah. Hak tu dak comel. Kalau kita nak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hadis ni, yang pertama hadis dhaif. Hadis dhaif tak ada masalah dalam bab fadail. Okey, kita letakkan hadis ni pada masalah benda-benda lama tapi masih lagi boleh diguna. Kita masih sayang lagi benda ni, boleh guna lagi. Bukanlah siapa kita pun tak mahu, kita nak lagi tapi dah kita ada dah bagus, bagi ke orang hak lain, hak dak comel tu sebab ada lagi orang hak yang tak ada benda. Tu sebagai contoh. Seterusnya, mendoakan orang yang memakai pakaian baru. Okey, ada pula. Saat ni kita sendiri pakai, kita doa. Ni kita tengok orang pakai, kita tolong doa. Allah Rabbi, kau sedap kan? Kita pakai pakaian baru, kawan kita doa pula. Allah gembiranya kita, dia dapat pahala, kita dapat pakaian baru. Kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ummu Khalid binti Khalid radhiyallahu anhuma, dia berkata, radhiyallahu anhum, daripada Ummu Khalid binti Khalid radhiyallahu anhuma, dia berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda, qal man tarawna naksuha hadhihi al-khamisah, fasakata al-qaum faqal ituni bi ummi Khalid. Cara baca ituni, dia dalam kaedah bahasa Arab, kalau hamzah lepas daripada hamzah mati, kita kena baca ituni. Di dalam Quran ada surah dalam juzuk 26, ituni bi kitabin min qabli hadha. Jangan baca ituni, kena baca ituni bi kitabin min qabli hadha. Juzuk yang ke-26 surah Hamim. Ambil lupa nama benda surah. Tapi boleh tengok dalam surah tersebut kena baca ituni bi kitabin min qabli hadha. Baik. Ituni bi ummi Khalid فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah selai pakaian jubah daripada sutera berwarna hitam. Biarlah kita terjemah lagu tu, sebenarnya tak ada perkataan sutera di sini. Bithiyabin fiha khamisatun sauda, biarlah dengan pakaian yang mana dalam pakaian tersebut ada khamisah sauda. Khamisah sauda ni adalah satu kain, satu pakaian yang 4 persegi, lepas tu dia ada jalur dia. Satu pakaian 4 persegi, ada jalur dia. Dia ada jalur belang. Ada jalur, ada belang. Baik. Lepas daripada tu, kata Rasulullah, apabila ada orang buat mari kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah tanya sahabat-sahabat dia. Ketika sahabat dia ada, siapa menurut pendapat kamu yang kita beri pakaian ni, kita nak wisah apa pakaian ni? Rasulullah bermusyarat dengan sahabat, tanya pandangan sahabat, pakaian ni siapa yang layak kita beri ya? Baik. Semuanya diam. Sehingga bagi benda bersabda, panggillah Ummu Khalid. Kalau gitu tak gini ya, panggil Ummu Khalid, orang puak. Dia Ummu Khalid ni sahabiat Rasulullah, tapi dia masih lagi kanak-kanak. Dia masih lagi budak. Maka aku pun didatangkan di hadapan Nabi, kata Ummu Khalid. Maksudnya didatangkan di hadapan Nabi, ada orang bawa dukung dia, pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah suruh panggil dia, nak pergi ke dia. Lepas daripada tu, dan baginda memakankan jubah tersebut dengan tangan baginda sendiri. Rasulullah ambil pakaian tu, kain yang 4 persegi tu, bagi kepada Ummu Khalid. Sebab kain tu tak tinggi mana, tak panjang mana, jadi sesuai lah dengan budak. Labu molek lah dengan budak, comel molek lah. Baik, Rasul pakai sendiri. Sebenarnya dalam hadis ni kalau kita nak ambil hukum fiqh cukup banyak. Ialah kita cerita bab hukum fiqh sikit. Walaupun kita bincang berkenaan dengan zikir. Yang pertama sekali, kata ulama daripada hadis ni, kita boleh bagi pakaian kepada seorang budak perempuan walaupun kita tidak minta izin dengan ayah dia. Sekarang ni ayah kepada Ummu Khalid ada sekali Rasulullah ambil terus pakai walaupun ayah dia ada. Maksudnya tidaklah disyaratkan kita minta izin. Poci izin amba nak bagi pakaian kan nak poci isa. Tidak disyaratkan. Sebab Rasulullah ketika dia bagi pakaian kepada Ummu Khalid, dia pakai pakaian kepada Ummu Khalid tanpa dia minta izin kepada ayah dia. Tapi sebaik-baiknya minta izin lah kan. Itu yang baik untuk kita kan. Tapi kalau tak minta izin tidak menjadi masalah. Itu yang pertama. Yang keduanya tidak menjadi masalah. Kita
ambil pakaian, tolong pakai kepada orang budak puak. Jangan anak dara. Jangan anak dara. Anak dara jadi kilai pula. Ni budak puang boleh. Kalau bomo 7 tahun 8 tahun, kita ada PT lebih sikit, kita tahu ada kampung kita anak yatim, kita kata mari tahun ni pak cik beli baju raya sikit. Baik, anak yatim, tapi jangan sungguh kerana mak dia. Sungguh kerana mak dia dah jadi. Ni sungguh kerana anak yatim sungguh tu lah. Ni sungguh sebab mak dia. Kita ingat nak ke anak yatim sangat. Rupanya tu ada udang di sebalik mi. Tu dah sungguh sangat. Tu dah jadi. Ni sungguh kepada anak yatim tu lah. Kita bawa pergi dah kira kedai mana pun pergi, kita pun beli pakaian. Kita tolong pakai ke dia boleh tak? Boleh. Mana dalil ni hadis ni? Ni sandaran ni. Baik. Lepas daripada tu kata dia, maka aku pun didatangkan di hadapan Nabi, dan baginda memakaikan jubah tersebut dengan tangan baginda sendiri, dan bersabdalah, pakailah hingga gosok. 2 kali berturut-turut, pakailah hingga gosok, pakailah hingga gosok. Di dalam bahasa Arab lagu mana? Abli wa akhliqi, abli wa akhliqi, kata Rasulullah. Maksud dia, ketika mana ni nak khabar, ketika mana kita tengok orang pakai pakaian baru, sunat kita kata abli wa akhliqi. Asal makna abli wa akhliqi, pakailah sehingga gosok. Dia perkataan ni adalah doa supaya Allah Ta'ala panjangkan umur orang yang pakai. Maksudnya semoga Allah Ta'ala panjangkan umurmu. Tu maksud dia. Pakailah sehingga lusuh pakaian ni. Jadi siapa ke lusuh pakaian ni, mu boleh pakai lagi, panjang umur tu. Ni doa abli wa akhliqi. Pendek je 2 kalimah je, tapi nak sebut jarang-jarang. Hak yang kita biasa dengar ni payah kau nak ingat. Abli wa akhliqi. Kita tengok orang pakai baju baru, abli wa akhliqi. Tu doa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ajar. Setengahnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu anhu thawban faqala ajalidun hadha am ghasil, faqala bal ghasil, faqala ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahida. Maksud dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar memakai pakaian. Beliau bertanya, baju baru ke ataupun baju hak yang cuci dah, basuh dah, maksudnya bukan baju baru. Jadi sekarang ni Rasul tengok Sayyidina Umar pakai pakaian lain, dan sebelum ni tak usah tengok. Rasul tanya, hak baru ke hak yang mana kalau cakap kita hak bandar, kalau cakap kita lah hak bandar dah cakap kita kan, hak yang second hand, bukan hak baru. Dia ghasil ni hak yang dibasuh dah, maksudnya hak lama dah lah. Hak baru ke hak lama tau. Maka kata Sayyidina Umar, bal ghasil, bukan hak yang lama dah. Maka kata Rasulullah bagaimana? Beliau bersabda, pakailah pakaian baru, hiduplah dengan mulia dan matilah dalam keadaan syahid. Maksud dia, ketika kita tengok orang pakai pakaian, maka kita baca ni, kita kata gini, mana? Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Pakailah pakaian baru, patut hiduplah dalam keadaanmu akan dipuji, mu terpuji, dan matilah syahid. Dia doa ni sebenarnya bukanlah maksud suruh. Dia perkataan ni makna dia lain, tapi maksud dia doa. Dia maksud dia pakailah baru, maksud dia semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadamu harta yang banyak sehingga mu dapat beli pakaian yang baru, yang mana dengan harta banyak tersebut mu dapat infak fi sabilillah, akhirnya mu dipuji oleh manusia. Tapi bukan kita nak kepujian manusia, tapi mu buat kebaikan, pasti orang akan suka. Lepas tu mati dah dalam keadaan syahid, maksudnya mati dalam keadaan yang baik. Dan benda ni sebenarnya berlaku kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kehidupan dia memang terpuji, kerana di zaman Sayyidina Umar, zaman pemerintahan Sayyidina Umar, bukan setakat habis negara Arab masbunih kepada Islam, bukan sebahagian daripada negara Ajam. Umar sampai ke sekarang orang cerita sejarah dia, Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar memang mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ketika dia sembahyang subuh. Allahu Akbar, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah Al-Majusi tikang dia. Kata Sayyidina Umar, aku dibunuh. Ya, tepat Sayyidina Umar ditikam adalah, kalau kita pergi
di Masjid Nabawi dia ada beberapa mimbar. Dia ada macam beberapa mimbar. Ada mimbar Rasulullah, ada mimbar, ada dia kalau bawah kapek tu dia ada satu tempat yang dia ada tanda bulatan. Situ tempat Sayyidina Umar dibunuh. Tapi takkan kita nak pergi selok kapek. Marah ke polis dia. Tak boleh nak selok kapek. Tapi ada kawasan tu, kawasan yang dekat dengan Raudhah tu. Situlah Sayyidina Umar tengah jadi imam, tiba-tiba dibunuh. Maka Sayyidina Umar ambil seorang sahabat, tak silap ingat Abdul Rahman bin Auf, suruh ganti jadi itu imam masa sembahyang subuh. Jadi walaupun dia tu imam kena tikam, dia ambil makmum dia Abdul Rahman bin Auf letak depan, tak silap ingat Abdul Rahman bin Auf lah, tak silap ingat, letak depan sebagai ganti jadi itu imam. Baik, habis dan lepas daripada tu Sayyidina Umar meninggal dunia. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sekarang ni kubur dia dikatakan ada di Iraq. Tapi sekarang ni orang Iran dia ada buat satu kubur Abu Lu'lu' tu. Memang dia puja sungguh kubur tu. Wali besar. Dia tak wali besar apa bunuh Sayyidina Umar. Dia di Iran ada tapi tak tahu betul tak kubur Abu Lu'lu'. Tapi dia kata kubur Abu Lu'lu'. Kadang-kadang Syiah ni dia reka-reka je. Dia kata kubur Abu Lu'lu'. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Cara memakai pakaian dan kasut serta cara membukanya. Saat ni cara pakai pakaian pula ada hak yang diajar oleh agama Islam. Sebab tu kita kena ingat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam tidak ada satu agama yang selengkap agama Islam. Tak ada satu agama yang selengkap seperti agama Islam. Bukan setakat daripada sebesar-besar perkara, bahkan sehingga sekecil-kecil perkara diajar dalam agama Islam. Sebab itulah ada satu ketika ada orang Yahudi tanya kepada Salman Al-Farisi, Muhammad ajar belaka kepadamu daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara? Ya, daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara Rasul hajar. Sehingga kan cara nak qada hajat pun Rasul hajar. Mu jangan la tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha. Mu jangan qada hajat dalam keadaan hadap kiblat, membelakangi kiblat, tak boleh. Sampai tahap tu sekecil-kecil perkara ada diajar di dalam agama Islam. Agama Islam adalah agama yang cukup lengkap. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok sampai ke cara pakai ada diajar dalam agama. Cara nak pecah, cara pakai baju, cara pakai seluar, cara pakai kain, cara pakai kasut. Lagu mana cara nak buang pula? Disunatkan dalam memakai pakaian, kasut, seluar dan sebagainya untuk memulakan dengan sebelah kanan dari kedua lubang pakaian dan seluar. Masuk kanan dulu baru kiri, sunat. Sebab Rasulullah yuhibbut tayammunu fi sya'nihi kulli. Nanti kita akan tengok hadis. Rasul memang cukup suka buat kanan dalam semua urusan dia. Sebab dia Rasul suka nak buat balik kanan dulu kerana Rasulullah nak ambil tafaul, sempurna baik. Benda sempurna baik sebab ashabul yamin adalah ashabul jannah. Orang-orang hak yang ataupun tuang-tuang kanan ni adalah penghuni-penghuni syurga. Maka Rasulullah nak ambil sempurna baik. Jadi dia buat saat itu, buat benda hak yang dimiliki oleh penghuni syurga. Benda baik Rasul buat balik kanan belaka. Kalau pakai baju ke masuk balik kanan dulu, seluar ke balik masuk kanan dulu, pakai kasut ke pakai balik kanan dulu. Baik. Sementara membukanya dimulakan dengan sebelah kiri. Kalau nak cabut belah kiri dulu, kemudian baru sebelah kanan. Demikian juga apabila memakai celok, pakai celok bahagian kanan dulu, baru kiri. Bersiwak, siwak kanan dulu baru kiri. Maksud dia gosok balik kanan dulu baru balik kiri. Mana balik kanan kita? Balik kanan ni ya. Gosok di kanan baru balik kiri. Mula di kanan dia balik kiri. Ni hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Baik, memotong kuku, motong kuku kaki ke kuku tangan ke, alik kanan dulu baru adik kiri. Kita ambil tangan kanan dulu, tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Ni sepakat ulama kata disunatkan. Sepakat ulama kata disunatkan kita potong kuku, bukan potong tangan, potong kuku. Kuku tangan kanan, kuku tangan kiri, lepas tu kaki kanan kaki kiri. Sunat balik kanan dulu dalam memotong kuku. Dah kita balik kanan, kita nak potong jari mana? Nak potong jari mana dulu? Potong kuku jari, bukan potong jari. Kena faham boleh dah. Potong kuku mana dulu?
Hak kanan sekarang ni sepakat ulama kata tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Dalil nanti kita akan baca hadis. Cuma jari mana dulu? Dia kan jari 5 kan? Di sini ada perbincangan sikit di kalangan ulama. Imam Nawawi dia kata hak yang paling comel didahulukan jari telunjuk. Sebab mana jari telunjuk? Sebab jari telunjuk adalah jari yang mulia. Mulia kat mana? Jari telunjuk kita guna untuk bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jari mulia. Maka kita guna mula jari telunjuk. Lepas tu jari tengah. Lepas tu jari ni mani. Lepas tu jari anak, baru gigi kepada ibu jari. Lepas tu balik kiri, ambil jari anak, ni, selesai. Jari anak, jari mani, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu. Okey, ni hak yang disebut oleh Imam Nawawi, Imam Ghazali dan beberapa orang ulama. Mula dengan jari telunjuk kerana jari telunjuk jari mulia. Hak yang mulia kita kena letak depan. Tu maksud dia. Tu hak ni, pergi jari ibu, lepas tu ambil hak ni, baru hak ni. Kaki start kaki kanan, ambil start daripada jari anak kaki kanan, pergi direct masuk kaki kiri dengan jari ibu, sudah dengan kaki jari anak. Okey, tu jari. Cuma ada cuma kaifiat tersebut tidak ada sandaran yang sahih. Kaifiat tersebut tidak ada sandaran yang sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama berijtihad. Jangan kita kata pula ijtihad ulama je, tak salah. Tak boleh kita kata ijtihad ulama je. Ulama berijtihad bersandarkan kepada dalil, mungkin dalil khusus dan mungkin dalil umum. Imam Nawawi, Imam Ghazali dan beberapa orang ulama dia kata mula dengan jari telunjuk kerana melihat kemuliaan jari telunjuk. Dan setiap benda yang dimuliakan pasti didahulukan. Dalilnya ketika selepas daripada peperangan Uhud. Selepas daripada peperangan Uhud, maka ramai sahabat terkorban, gugur syahid dalam peperangan Uhud tidak kurang daripada 70 orang. Maka oleh kerana ramai yang terkorban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh gali. Satu kubur 2 orang. Letak sahabat, tak letak seorang. Tak ramai, sebab ramai mati. Maka masa Rasul letak dalam kubur, Rasul tanya, siapa yang paling banyak ambil Quran? Siapa yang paling banyak ingat Quran? Maka orang tunjuk ni lebih banyak daripada ni. Maka Rasul suruh dahulukan orang yang paling banyak ingat Quran duduk depan. Kerana orang yang banyak ingat Quran adalah lebih mulia. Okey, jadi agama banyak mendahulukan benda yang lebih mulia. Maka tengok jari yang paling mulia sekali adalah jari telunjuk, maka dahulukan jari telunjuk. Okey, itu dipanggil dalil yang umum. Bukan hanya apabila kita cakap ijtihad ulama, jangan kita anggap ijtihad ulama ni seperti pandangan kita dah. Ulama ketika dia berijtihad di dalam meletakkan sesuatu hukum yang tidak disebut secara jelas dalam Quran dan hadis, dia akan menggunakan kaedah. Dia akan menggunakan kaedah. Itu di antara kaedah yang digunakan oleh ulama. Okey, jadi kesimpulan, kita buat kesimpulan. Disunatkan kita mula kerak kuku, tangan kanan, lepas tu tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Cuma jari mana hak yang kita nak start, tu tidak ada sandaran yang sahih daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada ijtihad ulama dan sandaran dia ada bahawasanya dimulakan dengan jari telunjuk, lepas tu jari tengah, lepas tu jari mani, lepas tu jari mani, jari hatu dia panggil orang. Jari hatu mana saya tahu? Sama dengan mani dengan hatu lah. Jari tengah hatu. Orang tengah nakut ratu. Kalau tidur malam-malam duduk tengah, saya nakut ratu tu kalau duduk tengah lah. Okey, jari tengah, jari mani, lepas tu jari kelingking, lepas tu pergi kepada jari ibu, tangan kiri ambil jari anak, jari mani, jari hantu, jari telunjuk, jari ibu. Manakala kaki start daripada anak, jari kaki kanan hingga kepada anak jari kaki kiri. Cuma macam kita kata saat ni, kaifiat tersebut tidak ada sandaran yang sahih yang jelas. Namun ia adalah ijtihad sebahagian daripada ulama. Okey, habis. Seterusnya mana sementara membukanya dimulakan dengan sebelah kiri, kemudian bersebelah kanan. Demikian juga apabila memakai celak, bersiwak, memotong kuku, mencukur misai. Cukur misai kita ada hak balik kiri, ada hak balik kanan. Kita cukur balik kiri. Mana dia kata cukur misai? Dia misai ni dia bukan sunat cukur, dia qassus syawarib.
Qas ni makna memendekkan. Dia lain, cukur lain, memendekkan lain. Dia tak makna mencukurkan. Nanti kita tengok hak yang asal. Dia qasus syarib. Qas bukan cukur. Qas adalah memendekkan. Hak sunat memendekkan. Dia lain, cukur lain, memendekkan lain. Tapi dia tak makna mencukur. Ni tidak tepatlah makna lagu ni. Mencabut bulu ketiak, cabut balik kanan dulu, baru cabut balik kiri. Lepas tu mencukur rambut, cukur balik kanan dulu, baru cukur balik kiri. Ni bicara ulama bicara pula, kita nak cukur diri tak boleh. Nak suruh orang cukur, dah kira balik kanan siapa? Balik kanan orang hak yang nak cukur ke orang hak yang kena cukur? Ni perbincangan pula di kalangan ulama. Kalau kita cukur kan, balik kanan kita balik ni, tapi balik kiri orang hak yang kena cukur. Tak gitu. Ulama bincang sini siapa tahap tu ulama bincang. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dikirakan balik kanan orang hak yang kita nak cukur, bukan balik kanan orang hak yang mencukur. Namun mazhab Hanafi dikatakan balik kanan orang yang mencukur. Sebab orang mencukur kan buat orang hak yang kena cukur saat itu dia tadah je. Tengok. Boleh faham kan? Sekarang ni cukur sunat balik kanan. Kanan dulu baru kiri. Dah kita nak cukur kira kanan ke kiri. Kalau kira dengan orang buat, kanan orang buat lain, kanan orang yang kena buat lain. Ni ada perbincangan di kalangan ulama mazhab Syafi'i dia kata gua ni, dah kira kan orang yang kena cukur lah, adik kanan dia lah. Okey, jadi kalau kita kat tempat kita dia ada majlis cukur jambu. Cukur jambu ni sepatutnya dia kena cukur habis licin dulu. Waktu cuma kita ni nak main sikit, nak suka-suka, jadi guting sikit, aku guting sikit. Tapi tuan rumah kena faham, ayuh kepada budak tu jangan lock gitu. Tu kita main-main, sebenarnya nak cukur belaka, tapi tak ada lah nak cukur belaka, kita nak main, nak makan lagi. Jadi kita ambil balik kanan dulu, balik kanan, lepas tu baru balik kiri. Baik, hak tu hak yang paling comel sekali. Seterusnya benda lagi, dia mana mencukur rambut, mengucapkan salam dalam solat. Dan jadi dalam solat ni kita kena ucap balik kanan dulu, baru balik kiri. Tapi kalau kita faham balik kiri dulu, tu kau dah ingat sekarang ni baru balik kanan, sembahyang tetap sah. Cuma dia tidak melakukan, dia telah meninggal fadilat sunat. Kamu mengucap salam assalamualaikum warahmatullahi, balik kanan dulu baru balik kiri. Hukum dia sunat dia kalau kita tak paling pun tak ada masalah, tapi kita telah meninggal perkara sunat. Kita ambil adik kiri dulu pun tak ada masalah. Dia kidai, dia lupa assalamualaikum warahmatullahi, balik kiri dulu, duduk main air baru faham balik kanan, sembahyang dia sah, tak ada masalah. Cuma dia telah meninggalkan fadilat sunat. Baik, hamba nak bincang juga masalah salam ni. Sebab baru orang tanya hamba, dia kata ada ustaz tu kata tak boleh kita paling malaikat setelah daripada kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi baru kita paling. Jadi kita nak paling ke kiri ke kanan, yalah, walaupun tak ada sakut paut dengan benda yang kita bukan tak ada benda, bukan perbincangan asas, tapi ada juga sakut paut jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi baru paling. Dia kata gitu betul-betul. Orang leni buat ganda kata assalamualaikum warahmatullahi, dah dang habis assalamualaikum dia paling dah, dia kata salah. Sedap. Dia kata ada orang kata gitu. Baik, okey, kita sekarang ni kita orang belajar, jangan kita kata ada orang kata gitu terus kita pakai. Kita kena tahu rujukan. Kita kena tahu apakah sandaran perkataan ulama mu'tabar. Okey, dengar molek. Dalam mazhab Imam Syafi'i disunatkan kita memulakan salam ketika muka kita berhadap ke arah kiblat, dan kita menghabiskan salam ketika kita berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi, sama, habis salam habis paling. Okey, tu hak yang paling afdal dalam mazhab Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi hak yang kena kata assalamualaikum warahmatullahi tu bukan batu baru paling, tu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i sama juga dengan pandangan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki sama dalam masalah ni. Pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Maliki dalam masalah kita bagi salam, hak yang paling afdal assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Itu hak yang paling afdal. Manakala dalam mazhab Hambali, mazhab Hambali dikatakan dia hak yang paling afdal gini, hak yang paling afdal. Assalamualaikum warahmatullahi paling dulu, baru kata Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ada pandangan yang kedua dalam mazhab Hambali, dikatakan dia Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambo tak jumpa pandangan hak yang mengatakan tak boleh kita nak paling melainkan setelah daripada habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambo tak jumpa pandangan tersebut. Okey, boleh faham? Jadi hak yang kata tak boleh paling melainkan habis salam dulu, ambo tak jumpa pandangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Permulaan salam ada kiblat, penghujung salam habis warahmatullahi. Mazhab Hambali pula Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mazhab Hambali. Dan ada pandangan yang kedua dalam mazhab Hambali, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, boleh faham kan? Ada se lagi. Ini penting juga kita nak bincang se lagi berkenaan dengan ni. Saat ni kalau kita sembahyang seorang, kita sembahyang ataupun kita tu imam, dah kalau makmum, bila hak yang makmum boleh ucap salam? Adakah setelah daripada salam yang pertama imam ataupun salam yang kedua imam? Okey, boleh faham? Itu soalan ni. Kita makmum, imam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila kita kena ucap salam, sepakat ulama mengatakan boleh belaka kita nak ucap salam setelah daripada salam pertama imam ataupun setelah daripada salam kedua imam. Boleh belaka, sepakat ulama. Sepakat ulama boleh. Ambil ulang sekali, banyak kali yang bertekan. Sepakat ulama mengatakan boleh makmum nak ucap salam sama ada setelah daripada salam yang pertama imam, begitu juga setelah daripada salam yang kedua imam. Sehingga kan Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' dia kata lagu mana, wattafaqu ala annahu yajuzu an yusallima ba'da faraghil imam min al-ula wa innamal khilaf fil afdal. Sepakat ulama ni Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, sepakat ulama mengatakan boleh belaka makmum saat ni tu nak bagi salam setelah daripada salam pertama imam ataupun salam yang kedua imam. Cuma berlaku khilaf mana lebih afdal. Situ berlaku khilaf. Jangan kata salah kalau orang bagi salam lepas daripada salam pertama imam, salah kalau orang bagi salam lepas daripada salam kedua imam. Orang yang cakap lagu tu sebenarnya dia masih lagi tidak mengetahui hukum ni secara tepat mengikut pandangan ulama muktabar. Okey, boleh faham tak? Cuma ulama khilaf lah mana hak yang lebih afdal, mana lebih afdal, mana lebih comel. Hak yang lebih comel mengikut Imam Al-Baghawi adalah kita bagi salam, kita sebagai makmum bagi salam setelah daripada dua salam imam. Manakala mengikut Imam Mutawalli, hak lebih afdal kita bagi salam setelah daripada salam pertama imam. Berlaku khilaf di antara Imam Baghawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Mutawalli juga seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun pandangan majoriti ulama mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, disunatkan makmum memberi salam setelah daripada dua salam imam, bukan setelah daripada salam pertama. Hak tu lebih afdal. Dan pandangan ni juga adalah pandangan mu'tamad di dalam mazhab Hambali. Okey, boleh faham? Jadi kalau ada orang kata salah makmum bagi salam setelah daripada salam yang kedua imam, mesti kena selepas daripada salam pertama imam, pandangan tersebut adalah silap. Okey, boleh faham? Dan ustaz di Patah Timur yang ngajar suruh bagi salam lepas daripada salam yang kedua imam, sebenarnya ada sandaran daripada ulama-ulama muktabar. Okey, selesai masalah tu. Dah nak habis lagi, banyak lagi nanti kita cerita semula lah pula. Kita berhenti situ dulu lah untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung balik lah akan datang bab cara memakai pakaian dan kasut serta cara membukanya. Kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dan memberi keberkatan dengan perbincangan kita pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.